Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat menyambung pengajian hadis 40, dan malam ni insya-Allah kita akan mentelaah hadis yang ke-41. Dia sebut Al-Arba'in An-Nawawiyah, maknanya hadis 40. Tapi bilangan yang sebenar ialah sebanyak 42 hadis. Sebab Al-Arba'in itu bukan dengan makna 40, tetapi dengan makna ke-40-an. Maknanya ada 40-an hadis keseluruhannya, maknanya ada 42 hadis. Dan malam ni kita akan baca hadis yang ke-41, dan insya-Allah pada bulan hadapan kita akan khatam hadis 40 dengan kita akan membaca insya-Allah hadis yang ke-42 insya-Allah. Hadis yang ke-41, Al-Hadis Al-Hadi wal-Arba'un an Abi Muhammad Abdullah ibn Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah hawa nafsunya, maknanya kemahuan dan kecenderungannya, mengikut kepada apa yang aku bawa dengan dia. Hadis hasan lagi sahih, kami riwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ini memperkatakan nilai iman bagi seseorang yang mengaku beriman. Penilaian yang menentukan benar tidaknya keimanan itu sewaktu menghadapi suatu perintah dan larangan Rasulullah. Seorang dapat menentukan nilai imannya sendiri menurut sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi hadis ini antaranya menjadi neraca, boleh menjadi ukuran kepada diri kita sendiri untuk kita menilai iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan cuba memahami apa makna hadis ini boleh memandu kita untuk kita menyukat sejauh manakah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya ialah perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menerangkan pada hadisnya yang tersebut perkara keimanan kepada sesuatu yang dibawanya. Kerana dalam menghadapi perkara ini, seseorang itu selalu diganggu atau dihalang oleh bisikan hawa nafsunya. Dan terjadilah pertentangan terhadap keimanan hingga perintah atau larangan yang terang dan tegas dari Allah dan Rasulnya ditinggalkan atau dikemudiankan atau ditempuhkan, dan ada kala ditolaknya langsung kerana dipengaruhi oleh keinginan hati dan hawa nafsu. Hal mana amatlah berlawanan dengan tabiat dan jiwa serta akhlak orang yang beriman, sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahawa tidak beriman seseorang kamu hingga adalah hawanya mengikut kepada apa yang aku bawa dengannya. Jelaslah bahawa mengikut Rasulullah, iaitu mengikut Quran dan Sunnah yang telah dibawanya, adalah dasar tuntutan iman. Seorang Muslim menurut kata Imam Nawawi, wajib menyesuaikan amalan-amalannya dengan kitab Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyalahi hawa nafsunya dan mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kewajipan mutlak atas tiap-tiap orang yang beriman, dan ini pula yang menjadi tuntutan asas atas tiap-tiap orang Islam. Kerana antara iman dan Islam tidak ada perbezaan hakikat. Kedua-duanya tidak mungkin dipisah dan dari peribadi seorang insan yang menyedari wujudnya kebesaran ilahi yang maha pencipta. Kerana kedua-duanya adalah satu pengertian dalam memusatkan keseluruhan hidup kepada hukumnya. Sungguh amatlah tepat pendapat Imam Abu Hanifah yang menegaskan, wal islamu huwa taslimu wal inqiyad li awamirillahi ta'ala, famin tariqil lughati farqun bainal imani wal islam, walakin la yakunu imanun bila islam wala yujadu islamun bila iman, wahuma kadh-dhahri ma'al batn, wad din ismun waqi'un 'alal iman wal islam wasyara'i' kulliha. Dan Islam itu penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Dari segi bahasa, terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Akan tetapi tiada iman dengan tiada Islam dan tiada didapati Islam tanpa iman. Kedua-duanya seperti belakang seseorang manusia serta perutnya yang tidak boleh dipisahkan. Dan agama itu adalah nama yang meliputi iman, Islam dan sekalian hukum hakam syariatnya. Maka nyatalah bahawa mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang ditegaskan hukumnya adalah dari tuntutan agama, dan tidak boleh bagi seseorang yang beriman mencuaikannya dengan tidak mahu mengerjakannya atau meninggalkannya dengan alasan ada pendapat yang lain yang sesuai atau lebih banyak dipersetujui oleh orang ramai ataupun telah berabad-abad lamanya diamalkan orang. Memang sukar melawan hawa nafsu kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW atau menurut pengajaran agama. Tetapi bagi seorang yang beriman, dalam usahanya untuk menunjukkan keimanan dan kecintaan atau kasih sayangnya terhadap agama Allah dan Rasulnya, wajiblah menundukkan kemahuannya dan memimpin pribadinya untuk menerima petunjuk dan perintah Rasulullah SAW. Kerana inilah erti cinta sejati yang bertalian dengan iman hakiki yang mesti diutamakan dan didahulukan, dan kecintaan kepada yang lain sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah aku lebih cinta kepadanya daripada dirinya dan anaknya dan isterinya dan manusia keseluruhannya. Jadi yang pertama ialah berkenaan dengan iman dan Islam. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu, maknanya yang pertama iman. Yang keduanya ialah berkaitan dengan Islam. Apa makna iman dan Islam? Iman ni maknanya benda hak kita yakin, benda hak kita percaya, itu namanya iman. Islam ni maknanya ialah sesuatu yang kita amalkan berdasarkan apa kita percaya. Contohnya kita ambil, kita percaya dalam kolam tu ada buaya, dan kita percaya kalau masuk kolam tu memang tak selamat. Itu kita percaya. Jadi tindakan kita apa dia? Mesti kita tak berani nak jejak kaki ke kolam tersebut. Jadi hak percaya dengan tindakan mesti selari. Jadi kalau orang tu dia percaya dalam kolam, dia kata dia percaya dalam kolam tu ada buaya. Dia kata dia percaya dalam kolam tu kalau masuk mesti tak selamat. Itu dia kata apa yang dia percaya. Maknanya dia mengaku iman. Tiba-tiba selamba je dia pergi berenang dalam kolam tersebut, maka perbuatan dia, makna hak pergi berenang tu orang panggil Islam. Hak dia percaya, dia yakin tu orang panggil iman. Jadi kalau dia kata dalam sungai ada, dalam kolam ni ada buaya, kalau masuk tak selamat, maka tindakannya, mana Islamnya,
maka dia tidak akan berani masuk dalam kolam tersebut. Jadi iman dengan Islam mesti selari. Hak dia percaya dengan benda yang dia buat mesti selari. Jadi sama juga dengan kita yakin Allah Tuhan yang sepatutnya disembah. Maka apa Islam kita? Islamnya ialah kita pun solat. Sebab apa solat? Sebab kita nak tunjukkan, merealisasikan hak kita percaya, iaitu Allah Tuhan yang patut disembah. Jadi maknanya hak kita yakin, hak kita percaya mesti selari. Hak kita yakin yang kita percaya dengan benda yang kita buat mesti selari. Dan itulah ibarat iman dan Islam. Kita yakin minum arak itu haram. Dia akan beri mudarat. Tiba-tiba kita pergi minum arak juga. Itu orang panggil iman kita dengan Islam kita tak selari. Sama juga kita yakin riba tu haram. Tuhan kata kalau kamu laksanakan riba, maka yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala akan bekukan ekonomi dengan riba. Yakinnya riba tu beri mudarat, tak baik, perlu bawa kepada pelaksanaan. Maka kita tidak terlibat dengan riba. Kita jauhi riba. Kita mengharamkan riba. Jadi mengharamkan riba itu adalah Islam. Macam kita kata, aku percaya dalam kolam ni ada buaya. Masuk mesti tak selamat. Macam kita kata, riba tu haram. Kalau beramalat dengan riba, akan beku ekonomi. Maka tindakan Islamnya ialah, dia tak boleh masuk dalam kolam tersebut. Tindakan yang selari dengan iman, dia tak akan jejakkan kaki dalam kolam tersebut. Sama juga tadi, tindakan Islamnya ialah dia menjauhi riba. Maka itu Islam. Jadi maknanya iman dan Islam itu mesti selari. Kalau tidak selari, maka itu namanya fasik. Dalam hadis ni, dia tekankan benda yang lebih besar. Apa dia benda yang lebih besar? Antaranya ialah, bukan sahaja iman dan Islam kita selari, tetapi hawa nafsu kita juga mestilah selari dengan Islam kita. Apa makna selari hawa nafsu kita? Contohnya bila Allah fardukan solat. Okey. Kita percaya Allah Tuhan yang patut disembah. Kita bersembah Allah dengan cara laksanakan solat. Laksanakan solat tu orang panggil Islam. Bila laksanakan solat, hati kita rasa gembira, jiwa kita rasa happy, hawa nafsu kita rasa seronok. Maka Nabi menyatakan bahawa tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maknanya bukan sahaja kita ni laksanakan solat, tetapi hawa nafsu kita selari dengan apa yang difardukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu kita happy dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah iman seseorang itu sempurna. Bukan saja bab ibadat, termasuk contohnya dalam bab muamalat. Bila Allah haramkan riba, maka kita yakin secara imannya riba tu tak bagus. Islamnya ialah kita menjauhi riba. Maka hadis ini menyatakan bahawa bila kita menjauhi riba, hawa nafsu kita rasa seronok. Ada kemungkinan, ada senario yang mana dia percaya riba tu tak bagus. Dia tak makan riba, tapi hawa nafsu dia suka makan riba. Maka dalam keadaan begitu, walaupun iman dan Islamnya sudah selari, tetapi imannya masih kurang. Kenapa masih kurang? Sebab hawa nafsunya tidak selari dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sama juga kita ambil dalam bab-bab lain. Sama ada dalam bab hukum hakam, dalam bab perundangan, dalam bab ekonomi, dalam bab munakahat dan seumpamanya. Maka kesempurnaan iman itu ialah yang pertama kita percaya, yang kedua kita amalkan, yang ketiga kita rasa seronok, kita rasa
bagus hawa nafsu kita selera dengan apa yang telah difardukan, dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu kalau kita tengok ada ayat yang lain yang semakna dengan hadis ini. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan fima qadaita wa yusallimu taslima." Maksudnya tidak beriman, maknanya tidak sempurna iman seseorang kamu. La yu'minu ahadakum hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, yakni hukum hakam Islam itu sebagai penyelesaian. Fima syajara bainahum, penyelesaian terhadap perkara-perkara yang menjadi dispute, yang menjadi pergaduhan, yang menjadi perbalahan sesama mereka. Bila mana mereka menjadikan kamu, yakni undang-undang Islam, syariat Islam sebagai hakim. Syarat yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, hati dia rasa tenang. Kemudian mereka dapati dalam hati mereka tidak terdapat harajan, rasa canggung. Yang ketiganya ialah wa yusallimu taslima, mereka menyerahkan diri sebolak-bolaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok makna hadis ni, makna ayat ni, Tuhan sebut 3 perkara. Tak sempurna iman, melainkan ada 3 perkara. Yang pertama ialah menjadikan Islam sebagai penyelesaian. Kita ada masalah, kita nak selesaikan masalah ekonomi, nak selesaikan masalah rumah tangga, nak selesaikan masalah personal, nak selesaikan masalah COVID, nak selesaikan masalah apa sekalipun, kita jadikan Quran dan hadis sebagai rujukan. Itu yang pertama. Ada orang dia jadikan Quran dan hadis rujukan, tapi dalam hati dia rasa tak keruan. Okey ke? Bagus ke? Dia rasa begitu. Kalau masih ada perasaan begitu, maknanya iman dia masih kurang sempurna. Mana yang sempurna? Nabi kata yang pertama, jadikan syariat sebagai penyelesaian. Yang kedua, selepas mereka jadikan syariat sebagai penyelesaian, hati mereka rasa keruan. Bukan tidak keruan. Hati dia rasa selesa, tak rasa harash, tak rasa canggung. Yang ketiganya ialah wa yusallimu taslima, dengan pelaksanaan Islam itu mereka menyerahkan diri sebelak-bulak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang laksana Islam. Laksana Islam. Hatinya boleh terima. Tapi kadang-kadang dia rasa, agak-agak Islam ni boleh sesat dah masalah. Dia mari rasa macam tu. Kalau mari rasa ragu macam tu, maknanya iman masih belum sempurna. Iman masih belum komplit. Jadi sebab itu ayat yang kita baca tadi, Allah menyebut bahawa 3 perkara yang yang menunjukkan iman itu sempurna. Rujuk kepada Islam, hati kita rasa tenang. Yang ketiga, kita yakin Islam itu sebagai penyelesaian. Maknanya kalau tidak cukup 3 perkara, iman kita masih belum sempurna. Jadi hadis ini yang kita baca ni dengan makna yang sama. Maknanya orang tu beriman, lepas tu dilaksana dan diamalkan. Yang ketiga, dia yakin. Dia yakin, nafsu dia suka, nafsu dia condong, nafsu dia rasa tenang dengan laksanakan ataupun amalkan Islam. Jadi bila ada 3 perkara ini, baru iman itu sempurna. Jadi sebab itu kita tengok, kadang-kadang bila ada orang, bila kita sebut penyelesaian Islam 1, 2, 3, mungkin dia kata boleh selesai ke Islam ni. Dia pun compare dengan yang barat, dia compare dengan yang konvensional dan seumpamanya. Padahal yang barat konvensional itu belum tentu benda tu bagus. Ini buat oleh manusia. Sedangkan hukum hakam ni bukan manusia yang buat, itu Allah Ta'ala yang buat. Jadi sebab tu hadis ni kata tidak sempurna iman sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang disyariatkan ataupun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita tengok yang keduanya ialah mendahului hawa nafsu. Bahawa terlaksana segala kebaikan yang diperintah agama
serta terjauhnya segala kejahatan yang dilarang adalah disebabkan mendahului iman dari kemahuan hawa nafsu. Sebaliknya, dengan mendahului hawa nafsu, maka segala kebaikan tidak akan berlaku, kerana hawa nafsu tidak pernah bersetuju dengan sesuatu yang dikehendaki iman. Hawa nafsu adalah punca kepada segala kejahatan. Mendahulukannya menyebabkan keruntuhan iman, akhlak dan kesejahteraan hidup. Rasulullah mengatakan, tiada beriman seseorang kamu sehingga hawanya mengikut apa yang aku bawa, tetapi yang dibawanya tidak dapat diterima oleh hawa nafsu. Seorang yang di bawahnya tidak dapat diterima oleh hawa nafsu seorang begitu sahaja dengan cara yang mudah dengan alasan bermacam-macam ragam. Inilah sebabnya Allah telah mensifatkan mereka ialah sebagaimana yang diterangkan dalam firman-Nya, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Maksudnya, jika mereka tidak dapat memperkatakan bagi engkau, maka ketahuilah bahawa mereka hanya menurut hawa nafsu mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Juga hawa nafsulah yang menimbulkan bermacam-macam perkara yang merosak i'tiqad dan ibadat. Dan karenanya timbullah orang-orang yang sengaja mengada-adakan kepercayaan yang bukan-bukan, yang keluar daripada kepercayaan yang benar. Banyak pula orang-orang yang membuat bid'ah dalam agama. Terjadilah segala macam maksiat yang lama dan maksiat yang baharu. Meluaslah perasaan membenci di antara sesama sendiri. Ramailah orang yang memihak dan menyokong perkara yang benar. Sedikitlah orang yang mahu dan bersetuju dengan perkara yang benar. Ramailah orang yang memihak dan menyokong perkara yang tidak benar. Sedikitlah orang yang mahu dan bersetuju dengan yang benar. Demikianlah seterusnya akibat dari mendahului hawa nafsu dari menurut agama dan petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang kedua ni ialah iman dan Islam kita mesti mendahului hawa nafsu. Iman dan Islam kita mestilah mendahului hawa nafsu. Jadi sebab itu manusia ni rosak, sesat ada 2-3 sebab. Antaranya ialah disebabkan oleh syaitan. Yang kedua, antara disebabkan oleh hawa nafsu. Kadang-kadang bila hawa nafsu kita ni bergabung dengan syaitan, menjadikan diri kita ni, yang nafsu yang baik kita, kehendak yang baik kita kalah. Kadang-kadang kita berperang dengan nafsu. Mari syaitan pula hasut kita. Menjadikan akhirnya kita kalah dengan dua gabungan nafsu dan syaitan. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lupa untuk ambil peluang. Ramadan merupakan peluang yang terbaik kepada kita untuk mendidik hawa nafsu kita. Contoh kita ambil senang, macam kita nak lakukan sesuatu ibadat, contoh subuh lah senang. Nak bangun subuh. Nak bangun subuh ni yang melenakan kita dua perkara. Satunya nafsu kita. Yang keduanya syaitan. Jadi, bila kita ni ada azam, esok kita nak bangun pukul 5.45, terus pergi ke masjid. Sebagai contoh. Jadi, azam kita kuat. Tapi bila sampai masa, bila terkejut time jam pukul 5.45, nafsu kata, tidur sikit lagi sedap. Kita pun, aku nak bangun lah. Nafsu kata, tidur sikit lagi. Nanti 5 minit ke bangun lah. Nafsu kata, diri kita kata nak bangun, nafsu kata, tidur lagi sedap. Kita rasa tu sedap, tidur. Berlawan keinginan kita untuk buat ibadat dengan nafsu kita yang sedap tidur. Bila nafsu dan keinginan baik kita tu bertemu, mari pula iblis hasut. Tak apalah, tidur sikit lagi 5 minit. 5 minit je. Dia suruh pejam balik. Tutup jam dulu, kata iblis. Ajar kita. Tutup jam dulu. Nanti insya-Allah 5 minit lagi, kata iblis, kita akan terkejut. Kita pun tutup jam,
terus kita layan nafsu kita sedap tidur. Dan tengok dah pukul 7 pagi. Jadi bila nafsu kita bergabung dengan syaitan ni, maka di situlah kadang-kadang kita sukar untuk nak melaksanakan taat. Tapi kalau nafsu kita lemah, kita nak bangun, nafsu tidur kita kurang. Iblis kata, tidur sikit lagi. Tapi jiwa kita rasa segar. Sebab apa rasa segar? Sebab nafsu tidur kita kurang. Jadi bila nafsu kita kurang, masa tu kita hanya berlawan dengan iblis saja. Maka pada waktu itu, insya-Allah, kalau nafsu kita sudah dikecilkan, maka insya-Allah kita akan menang. Cuma kadang-kadang kita lupa untuk ambil peluang ni pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, iblis kena tambat. Iblis kena tambah. Yang tinggalnya ialah nafsu kita yang kita berlawan. Diri kita set jam. Aku esok nak bangun sahur, nak tahajud. Pukul berapa? Pukul 5. Okey, kita pun set jam. Bila set jam, berdengar saja jam, nafsu kita kata, tidur sedap lagi. Kita pula mari nafsu kita tidur. Bila tidur, waktu itu kalau bulan biasa, mari iblis, sikit lagi tidur. Nanti 5 minit lagi kamu bangun balik. Dia mari idea lagu tu. Kita pun ikut saranan iblis, selari dengan nafsu kita sedap kita tidur, terus kita sambung tidur. Tapi kalau bulan Ramadan, hasutan syaitan tak ada. Hasutan syaitan tak wujud sebab syaitan kena tambat. Tapi bulan Ramadan, kita lawan satu. Maka bagi orang yang ingin mendidik nafsunya, bulan Ramadan merupakan tempat dan waktu yang paling sesuai. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan, kita fight satu lawan satu dengan nafsu kita, iblis kena tambak pada waktu itu. Cumanya ada orang bila nafsu dia lebih besar, dia rasa tak beza, bulan Ramadan pun sama, bulan tak Ramadan pun sama, menjadikan bulan Ramadan dengan bulan tak Ramadan, tak ada iblis pun, nafsu dia sudah cukup untuk mengalahkan ibadat dia, sudah cukup untuk mengalahkan diri dia, menjadikan akhirnya seseorang insan itu ataupun seorang Muslim itu kalah bila mana berhadapan dengan nafsu. Jadi sebab itu, ada manusia dikalahkan oleh nafsu dan ada manusia dikalahkan oleh syaitan. Jadi sebab tu bila kita tengok ada manusia ni macam golongan-golongan yang kufur kepada Allah, kadang-kadang nafsu dia saja sudah cukup untuk mengalahkan dia. Kadang-kadang syaitan ni cukup tambah saja sebab nafsu dia lebih teruk daripada syaitan itu sendiri, seperti Firaun dan seumpamanya. Firaun, Namrud, raja-raja yang zalim, itu antara contoh manusia-manusia yang nafsunya cukup merosakkan dia, walaupun iblis tak perlu kerja kuat. Dan kadang iblis tak perlu kerja kuat untuk kalahkan manusia-manusia yang nafsunya besar ataupun nafsunya merosakkan diri dia. Petunjuk hadis. Di antara yang ditunjuki oleh hadis ini ialah yang pertama, menunjukkan bahawa orang yang sempurna iman ialah orang yang hawa nafsu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa orang yang tiada beriman, yakni kafir, ialah orang yang menolak sama sekali apa yang dibawanya. Dan bahawa orang yang fasik ialah orang yang mengikuti iman yang dibawanya tetapi meninggalkan yang lainnya. Dan bahawa orang yang munafik ialah orang yang menempatkan amalan yang dibawa Rasulullah tetapi batin atau hatinya tetap menolak iman itu pada keseluruhannya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa orang yang sempurna iman ialah orang yang nafsu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maknanya keselesaan dia, kesukaan dia, kecenderungan dia sama sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak dia percaya, hak dia yakin dengan yang dia laksanakan pada zahir selari. Jenis manusia yang kedua ialah dia percaya apa yang Allah Ta'ala suruh, tapi bila time laksana dia tak laksana. Contohnya, dia percaya Allah Ta'ala tu Tuhan yang patut disembah, tiba-tiba dia malas pergi haji, dia malas semayang, dia malas puasa, maka namanya fasik. Ataupun dalam bab munakahat, dia tahu Islam melarang zina, tiba-tiba dia berzina, itu namanya fasik. Dalam bab muamalat, dia tahu Allah Ta'ala haramkan riba, dia percaya riba itu buruk, tapi dia makan juga riba, itu namanya fasik.
Dalam bab undang-undang Islam, dia tahu Allah Ta'ala wajibkan laksanakan undang-undang Islam, hudud, qisas dan seumpamanya. Tapi dia ambil yang barak punya. Maka itu namanya fasik. Fasik ni maknanya hak dia percaya dalam hati dengan hak dia laksanakan tak sama. Jadi itu diistilahkan fasik. Yang ketiga pula, yang tadi orang yang beriman yang soleh, hati dan perbuatannya sama. Yang kedua tadi fasik, iaitu hati dia bagus, tapi laksananya fail. Laksananya tak berjaya. Maka itu namanya fasik. Yang ketiga yang lebih teruk ialah, dia amalannya bagus, nampak dia semayang, nampak dia puasa, nampak dia buat haji, nampak dia bersedekah dan seumpamanya. Zahirnya Muslim, tapi dalamnya kufur kepada Allah. Yang ini lagi teruk sebab yang ketiga ini merupakan jenis-jenis manusia yang masuk neraka dan kekal selama-lamanya dalam neraka. Yang pertama tadi ahli syurga, iman dan amal selari. Yang kedua tadi ialah Muslim yang fasik. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Muslim yang fasik ni, kalau fasiknya bawa kepada dosa yang tak diampunkan oleh Allah, maka dia kena celup dalam neraka dulu. Lepas habis celup dalam neraka, dalam satu hadis sebut, malaikat akan cari siapa yang ada sekelumit la ilaha illallah dalam hati dia. Orang yang ada sekelumit la ilaha illallah dalam hati dia, maknanya dia percaya Allah sebagai Tuhan, dia percaya kepada Rasul, dia percaya kepada kitab. Tapi amalannya fail, tak pernah sembahyang dalam hidup dia. Maka orang yang macam ni, sebagai contoh kita ambil, dia akan masuk neraka, habis dosa-dosa dia akan dimasukkan semula ke dalam syurga. Yang ketiga ialah orang yang zahirnya bagus. Zahirnya nampak laksanakan ibadat, dia semayang bagus, puasa bagus dan seumpamanya, tapi hatinya kufur. Hatinya berlakon. Dalam hatinya tak percaya kepada Allah. Jenis manusia yang macam ni namanya munafik. Munafik ni dengan kafir dia sama level. Jadi yang jenis yang ketiga ni, dia masuk neraka. Na'udzubillah min zalik, dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Ini jenis yang ketiga. Petunjuk yang kedua menunjukkan bahawa hawa nafsu adalah halangan yang terbesar sekali untuk mengikut jalan yang benar. Jalan yang ditunjuki Rasulullah. Sehingga orang yang beriman tidak mungkin mencapai darjat kesempurnaan imannya selagi dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Oleh yang demikian, maka wajiblah ia berusaha menunduk dan menguasainya, dan ini adalah satu perjuangan yang utama. Maknanya dalam kehidupan kita, perjuangan yang paling utama tanpa menafikan perjuangan yang lain, antaranya ialah perjuangan ataupun jihad menentang hawa nafsu. Pada suatu masa pernah ditanya orang kepada Rasulullah, apakah perjuangan yang afdal? Jawabnya, jihaduka hawaka, perjuangan engkau ialah terhadap hawa nafsu kamu sendiri, kata Nabi SAW. Jadi sebab itulah hadis ini sangat penting kepada kita untuk kita bermuhasabah. Adakah hak kita yakin dalam hati, kita laksanakan sepenuhnya, dan bila kita laksanakan, adakah hawa nafsu kita rasa selera dengan apa yang kita laksanakan. Jadi sebab itulah kita diajar sentiasa berdoa kepada Allah. Allahumma waffiqni bima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, ya Tuhanku, selarikan aku dengan apa yang kamu suka, dengan apa yang kamu redha. Maknanya kalau kita diwajibkan semayang, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan hawa nafsu kita suka semayang. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau wajibkan aku berpuasa, maka jadikan hawa nafsuku suka untuk berpuasa. Jadi maknanya hobi kita, kesukaan kita selari dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah makna doa Allahumma waffiqni bima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, ya Tuhanku, selarikan, taufikkan, selarikan jiwaku, nafsuku dengan apa yang kamu suka dan dengan apa yang kamu redha. Dan doa ini sangat penting sebab kalau kita ni Allah jadikan di kalangan golongan yang rasa berat untuk melakukan ibadat, hawa nafsu kita tak apa suka dengan benda yang baik, maka itu merupakan satu perkara yang sebenarnya berat bagi kita. Sebab itu kita pernah baca satu hadis yang sahabat pernah tanya Rasulullah SAW untuk ditunjukkan bagaimana untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya Rasulullah menyatakan bahawa ada orang yang dipermudahkan oleh Allah jalan ke syurga. Dia rasa seronok untuk buat ibadat, dia rasa suka untuk buat ibadat,
Dia rasa happy dengan ibadat. Tetapi ada orang yang lakukan ibadat tapi hawa nafsunya tak selari, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma waffiqni bima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, ya Tuhanku, selarikan nafsu kita dengan apa yang engkau suka, ya Allah, dengan apa yang engkau redha, ya Allah. Itulah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hadis yang ke-41 yang kita baca dan kita bincang pada malam ini. Dan insya-Allah pada bulan hadapan kita akan sambung hadis yang ke-42 dan hadis yang terakhir sebagai penutup kepada kitab hadis 40 yang kita baca sejak bertahun-tahun sebenarnya daripada awal dulu, dan insya-Allah kita akan akhiri pada bulan hadapan insya-Allah hadis yang ke-42 yang berkaitan dengan doa kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita berjumpa pada masa yang akan datang, dan kita oleh kerana masa tak izinkan, kita sama-sama tangguh kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asril insana lafi khus ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansurid du'ata wal mujahidin. Allahumma ja'alna min ansari dinika ya Allah, Allahumma ja'alna min ansari dinika ya Allah, Allahumma ja'alna min ansari dinika ya Allah, Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan kita tangguh kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallah illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.